Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh, mengukuhkan lagi hubungan dua hala. Sejak beberapa tahun lalu titah baginda, kedua-dua buah negara telah meningkatkan kerjasama yang bernilai lagi bagi kepentingan bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada majlis santap rasmi bagi meraikan Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh dan rombongan yang dalam lawatan rasmi ke negara ini. Majlis santap rasmi tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman semalam. Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani seterusnya melaporkan. Sebelum majlis santap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Rombongan Puan Yang Terutama antaranya Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Abdul Razak, Honorable Minister for Agriculture, Tuan Yang Terutama A.K. Abdul Momin, Honorable Foreign Minister, Tuan Yang Terutama Salman Fazlur Rahman, Private Industry and Investment Advisor to the Prime Minister. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Menteri Pengiring dan Datin. Majlis santap rasmi bermula dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Pilihan Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Tariqan sahlan min ghairi ta'abin wala nasabin wala minnatin wala tabi'ati li ahadin wa jannibna Allahumma al-harama haythu kana wa ayna kana wa inda man kana. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh sebagai menandakan pencapaian signifikan dalam hubungan dua hala yang bermula 35 tahun lalu apabila negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh menubuhkan hubungan diplomatik. Over these years, we have developed cooperation in many areas of mutual interest and witnessed active exchanges between our people. The signing of MOUs will strengthen further our much valued ties and ensure that this relationship
will continue to grow from strength to strength into the future. The valuable cooperation between our two countries also include the participation and hard work by your people in various fields in the development of Brunei Darussalam, including in the health, education, and construction sectors. We acknowledge and highly appreciate their contribution. Menyentuh mengenai hubungan dalam antarabangsa, baginda bertitah, negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh akan terus bekerjasama rapat dalam forum-forum serantau dan antarabangsa termasuk ASEAN, OIC, NAM dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. We have witnessed Bangladesh's active role and participation in all these organizations. Bangladesh's efforts are highly commendable, especially in providing humanitarian assistance and contributing to the United Nations peacekeeping mission. Prime Minister, your visit will no doubt enhance our bilateral cooperation in various areas and strengthen our relationship further. Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh dalam ucapan balas antara lain menyentuh hubungan yang sangat baik dan berterusan yang dinikmati antara kedua-dua buah negara berasaskan kepada nilai-nilai yang dikongsi sama, agama, hubungan kebudayaan dan persamaan. Puan Yang terutama juga menggariskan inisiatif yang dilaksanakan oleh negaranya dalam menjana ekonomi dan pelaburan. In Bangladesh, we are implementing a series of comprehensive initiatives to materialize the cherished dream of Sonar Bangla, of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Robust economic performance and growing investments in social sectors kept us well on track to become a middle-income country by 2021 and a developed country by 2041. Puan Yang terutama dalam ucapan balas juga menggariskan beberapa bidang yang dikenal pasti bagi kerjasama antara kedua-dua buah negara. We agree to work together to promote deeper cooperation between the two countries. We have identified a number of areas for collaboration. I had the privilege to attend a business forum where business communities from both countries had interactions to identify the potential area of cooperation. Dalam kenyataan bersama, kedua-dua pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan hubungan kerjasama dua hala dan persahabatan yang telah sekian lama terjalin di antara kedua-dua buah negara. Kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan untuk mengukuhkan kerjasama dalam pelbagai bidang dan membawa hubungan ke peringkat baharu bagi kepentingan bersama. Kedua-dua pemimpin juga melihat potensi pelaburan dan akan menggalakkan promosi pelaburan kepada kedua-dua pihak, terutama dalam sektor-sektor seperti pemprosesan makanan, tenaga dan ICT. Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap secara berasingan Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak dan penasihat khas kepada Perdana Menteri Jepun. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap
Yang Berhormat Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Islam Sarawak menyertai rombongan yang berbahagia Datu Haji Misnu bin Haji Taha yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Sabihus Samahah Datu Haji Kipli bin Haji Yasin, Mufti Negeri Sarawak, yang berbahagia Datu Abang Haji Muhammad Shibli bin Haji Abang Muhammad Naili, Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, dan Yang Amat Arif Tuan Haji Awang Suhaili bin Ledi, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang Amat Arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Baginda seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Kentaro Sonora, penasihat khas kepada Perdana Menteri Jepun. Menyertai rombongan, Tuan Yang Terutama Motohiko Kato, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Shinko Miyamoto, Pengarah Bahagian Asia Tenggara Kedua, Jabatan Hal Ehwal Asia Tenggara dan Barat, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Jepun. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datu Ler Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, selaku Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara, Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Syal Islam, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei, dan Major Jeneral Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Penasihat khas kepada Perdana Menteri Jepun berada di negara ini bagi lawatan kerja yang bertujuan mereratkan lagi kerjasama kedua negara serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu kepentingan bersama yang berkaitan dengan hubungan dua hala dan serantau. Bahan beritanya menyusul, selepas ini teruskan mengikuti berita perdana. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Kentaro Sonora, penasihat khas kepada Perdana Menteri Jepun. Majlis menghadap berlangsung di Qasar Al-Mizan. Menyertai delegasi ialah Tuan Yang Terutama Motohiko Kato, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Shingo Miyamoto, Pengarah Bahagian Asia Tenggara Kedua, Jabatan Hal Ehwal Asia Tenggara dan Barat, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Jepun. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datu Ler Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, selaku Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara, dan Brigadier Jeneral Bersara, Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Ma'awiyah, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Tuan Yang Terutama Kentaro Sonora, penasihat khas kepada Perdana Menteri Jepun, dan delegasi berada di negara ini bagi mengadakan lawatan kerja selama 2 hari. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzuddin Wad Daulah petang tadi berkenan merasmikan kejohanan golf Putra Hindenburg Cement Brunei 2019. Majlis berlangsung di Royal Berkshire Royal Brunei Polo and Riding Club, Curudong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Hakim Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah selaku penganjur kejohanan.
Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Awang Haji Muhammad Junaidi bin Pihin Orang Kaya di Gadung Seri Diraja, Datuk Lela Utama Haji Awang Abdul Rahman, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengancur. Juga berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khaiwaddin. This afternoon. We are fortunate to host the second ADT sanctioned event. Dalam sembah alu-aluan, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengancur antara lain menyempahkan kira-kira 100 pemain golf luar negara akan menyertai kejohanan tersebut, termasuk 10 pemain dari negara Brunei Darussalam. Including 10 from Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin seterusnya berkenan merasmikan kejohanan. Bismillahirrahmanirrahim. I declare the Putra Heidelberg Cement Brunei Championships open. Ladies and gentlemen, the Putra Heidelberg Cement Brunei Championships 2019 is now officially open. Sebelum disembahkenalkan kepada para pemain, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah. Kejohanan 4 hari itu akan bermula esok. Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Hakim merupakan salah seorang pemain profesional negara yang akan menyertainya. 7 pemain terkemuka juga akan menyertainya, termasuk juara tahun lalu, Radesh Apipanprat dari Thailand yang berada di kedudukan ke-41 dunia, dan Prom Misawat juga dari Thailand, juara jelajah Asia. Kejohanan menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan $75,000 Amerika. Dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan, kejohanan bakal berlangsung di Golf Course Empire Hotel and Country Club, Jerudong. Orang ramai dialukan untuk menyaksikannya dan dibukakan secara percuma. Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh Puan Yang Terutama Sheikh Hasina dan rombongan membuat lawatan Museum Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara pagi tadi. Ketibaan Puan Yang Terutama dialu-alukan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Puan Yang Terutama dibawa melawat ke ruang pameran istiadat perpuspaan dan galeri pameran Jubli Perak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Antara yang menjadi perhatian Puan Yang Terutama ialah usungan diraja yang telah digunakan semasa istiadat perpuspaan pada 5 Oktober 1968 dan sambutan Jubli Perak pada tahun 1992. Lawatan Puan Yang Terutama berakhir dengan menandatangani lembaran kenangan Museum Alat Kebesaran Diraja dan seterusnya penyampaian cenderamata oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap, dan Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh berlepas meninggalkan Bandar Seri Begawan petang tadi selepas menamatkan lawatan rasmi ke negara Brunei Darussalam selama 3 hari.
Sebelum menaiki pesawat khas, Puan Yang Terutama melintasi barisan kawalan statik yang terdiri daripada anggota-anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Menteri Pengiring, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Perdana Seri Awang Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Islam, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei, dan Major General Pengiran Datuk Paduka Seri Haji Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Juga hadir Tuan Yang Terutama Awang Haji Haris bin Othman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat Bangladesh, dan Tuan Yang Terutama Air Vice Marshal Bersara Mahmud Hussein, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam dan Sarawak, Malaysia meningkatkan hubungan dua hala dalam pelbagai bidang. Perkara itu dibincangkan pada Majlis Kunjungan Muhibah Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak, Malaysia kepada Menteri Hal Ehwal Ukama. Kunjungan tersebut berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ukama, Berakas. Semasa perjumpaan, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman dan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bertukar-tukar pandangan dalam meningkatkan hubungan dua hala dan kerjasama yang sedia terjalin antara kedua-dua negara, khasnya dalam pelbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ukama. Sementara itu, beberapa perkara dibincangkan semasa lawatan Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak ke Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, dalam ucapan alu-aluannya menerangkan mengenai Kolej Universiti berkenaan. Penganjuran ekspor produk makanan halal antarabangsa melalui konferensi antarabangsa Islam Borneo dan kerjasama padu antara negara Brunei Darussalam, Sarawak dan Sabah dalam mengembang luaskan lagi aktiviti produk dan sijil halal antara yang dibincangkan semasa perjumpaan ini. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, pagi tadi menerima kunjungan muhibah daripada delegasi Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak selaku Menteri yang bertanggungjawab dalam Hal Ehwal Islam Sarawak. Majlis berlangsung di Darul Ifta Brunei Darussalam, Jabatan Mufti Kerajaan. Lawatan Yang Berhormat Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak ke negara ini bertujuan untuk mengenali lebih dekat dan mengadakan perbincangan mengenai kaedah penyebaran agama Islam termasuk pengurusan wakaf, pensijilan halal, sistem pengurusan hal ehwal masjid dan pengajian pendidikan agama di negara ini. Rombongan seramai 17 orang itu akan berada di negara ini selama 4 hari. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Dalam pada itu, Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak mengucapkan tahniah atas kemajuan yang dicapai oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali sehingga nama UNISA sering didengar sebagai sebuah universiti Islam yang hebat. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman berharap pelajar-pelajar Sarawak akan dapat melanjutkan pengajian di UNISA. Harapan tersebut diungkapkan semasa kunjungan ke UNISA petang tadi. Terdahulu, Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, pembangku Rektor UNISA, dalam ucapan alu-aluannya antara lain menyentuh mengenai hubungan kerjasama UNISA dengan beberapa institusi dari Sarawak, khususnya dengan Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak. Rombongan seterusnya mendengarkan taklimat berhubung program-program yang ditawarkan UNISA yang disampaikan oleh Dr. Arman bin Haji Asmat, penolong Rektor UNISA.
Dua orang dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan pecah amanah dan curi. Menurut kenyataan pihak polis, kes pecah amanah melibatkan seorang warga Malaysia sementara seorang warga tempatan terlibat dalam kes curi. Kes pertama iaitu pecah amanah melibatkan seorang perempuan warga negara Malaysia bernama Paula Kefi Meran berumur 32 tahun telah mengaku bersalah di bawah Seksyen 406 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 kerana didapati mengambil dan menggunakan wang syarikat berjumlah RM2,902.75 bagi tujuan kegunaan sendiri. Tertuduh telah dijatuhkan hukuman pemenjaraan selama 12 bulan yang bermula pada tarikh 20 April 2019. Manakala kes kedua iaitu curi melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan bernama Andy Sumardi bin Ibrahim berumur 34 tahun dan tidak bekerja. Tertuduh telah mengaku bersalah di bawah Seksyen 379 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 kerana didapati melakukan curi 5 biji tayar beserta rem di sebuah bengkel membaiki kereta di kawasan perindustrian Kampung Anggrek Desa. Pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara ke atas tertuduh selama 1 bulan yang bermula pada tarikh 20 April 2019. Negara Brunei Darussalam pada tahun ini menjadi tuan rumah bagi seminar bersama Oman yang diadakan buat kali yang ketiga. Seminar Brunei Darussalam Oman dirasmikan pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Berucap pada majlis tersebut, Menteri Tenaga Manusia dan Perindustrian berkata pertukaran pegawai dalam sektor tenaga kedua-dua negara meningkatkan lagi kerjasama dua hala. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, kerjasama rapat itu menjadi kunci dalam menangani cabaran-cabaran masa kini dan masa hadapan bagi sektor tenaga. Yang Berhormat seterusnya berkata, kementeriannya sangat memberi perhatian dalam memastikan anak-anak watan mengisikan peluang pekerjaan dalam sektor tenaga dan industri-industri lain. Tegas Yang Berhormat, Brunisation Directives yang diperkenalkan pada Jun 2018 bagi industri minyak dan gas bertujuan memastikan anak-anak tempatan memainkan peranan utama dalam bidang yang berkaitan. The directive was issued in June 2018 last year for the oil and gas industry to ensure that Bruneians will take a leading role in this field. The desired outcome of this directive is to maximize employment opportunities for Bruneians at all levels in the organization, to develop highly competent Bruneian business leaders, professionals, technicians and skilled workers, and to sustain the development of the oil and gas industry. We plan on extending similar directives to other sectors. Sementara itu, dalam ucapan perasmiannya, Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad bin Hamid Ar-Ruhmi, Menteri Minyak dan Gas Kesultanan Oman menggariskan, seminar berkembang melangkaui sektor tenaga dan menarik minat sektor-sektor lain untuk mengongsikan dan menangani cabaran-cabaran bersama yang dihadapi kedua-dua negara. Seminar bersama ini diadakan setiap 2 tahun secara bergilir-gilir oleh negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman. Matlamatnya membuka peluang dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama selain mempromosi dialog, pertukaran maklumat dan amalan terbaik serta meningkatkan kerjasama. Seminar sebelum ini diadakan di Muscat, Kesultanan Oman pada tahun 2016. Seminar selama 2 hari membawa tema Usaha Sama Brunei Darussalam dan Oman, mengukuhkan kerjasama kerana meningkatkan kedaya tahanan. Di bawah tema ini, negara Brunei Darussalam dan Oman akan bertukar-tukar maklumat dan amalan terbaik dalam teknologi baharu di samping meneroka peluang dalam sektor tenaga. Seminar pada kali ini menumpukan kepada perbincangan mengenai usaha memaksimumkan nilai dalam negara dan peranan tenaga kerja tempatan dalam sektor minyak dan gas. Asnaf fakir miskin di negara ini terus mendapat perhatian daripada Majlis Sukama Islam Brunei dalam meringankan bebanan kehidupan mereka. Pagi tadi, Majlis Penyerahan Agihan Zakat berupa peralatan perubatan dan modal peralatan berusaha diadakan di 4 buah tempat.
Penyerahan agihan zakat disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub, pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei, kepada Awang Haji Damit bin Haji Muhammad Saleh bertempat di STKRJ Kampung Sungai Buloh. Agihan zakat perubatan berupa alat bantu pendengaran. Sementara itu, Awang Muhammad Rizal bin Muhammad Zaini di STKRJ Kampung Lambak Kiri pula menerima agihan zakat berupa peralatan berusaha iaitu sebuah mesin rumput jenis bersikut. Terdahulu, majlis penyerahan agihan zakat berlangsung di kediaman penerima pertama Awang Muhammad Sardi bin Haji Timur dan penerima kedua Awang Haji Malik bin Haji Bakar. Agihan zakat seumpamanya diharap dapat meningkatkan lagi semangat dan usaha para penerima agar berusaha lebih gigih dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Sambutan Minggu Hari Buku Sedunia bagi peringkat Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa antara lain bertujuan untuk menggalakkan budaya membaca dan meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan buku sebagai bahan rujukan. Majlis perasmian sambutan tersebut yang diselajurkan dengan Majlis Pelancaran Unisa Aqlami Institutional Repository berlangsung pagi tadi di Perpustakaan Universiti berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Husin bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, pemangku Rektor Unisa. Pada majlis ini, pemangku Rektor Unisa menerima wakaf buku daripada Dayang Haja Nur Hayati binti Haji Zaidi, isteri Allahyarham Pengiran Dr. Saiful Bahrin bin Pengiran Haji Kula, mantan pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Unisa. Sistem Unisa Aqlami Institutional Repository merupakan platform penyimpanan, pengumpulan dan pemeliharaan dokumen-dokumen digital yang dihasilkan oleh tenaga akademik, pengkaji dan pelajar. Sambutan Minggu Hari Buku Sedunia bagi peringkat Unisa yang membawa tema berwakaf buku ini turut diisikan dengan forum bertajuk Berwakaf, membincangkan mengenai definisi dan kelebihan berwakaf serta amalan-amalan wakaf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepentingan berwakaf dalam pembangunan masyarakat. Forum menekankan mengenai kelebihan yang akan diperoleh ketika berwakaf buku. Sepanjang sambutan tersebut, beberapa aktiviti turut diadakan, antaranya pameran dan jualan buku. Majlis seumpamanya diadakan bersempena sambutan Hari Buku Sedunia dan Hak Cipta 2019. 5 individu dikenakan denda kompaun setelah dapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Kecil Bab 30 Bab 12-1 kerana membuang sampah di tempat awam di pusat bandar Seri Begawan. Masing-masing didenda RM100 dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun. Jika gagal menjelaskan bayaran denda, kes akan dibawa ke mahkamah. Jika sabit kesalahan pertama, boleh didenda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Permohonan bagi mendapatkan ruang gerai Ramadan belia tahun ini kini dibukakan. Gerai tersebut akan diadakan di kawasan lapang letak kereta K dan L, Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas. Borang permohonan boleh diperolehi bermula hari ini sehingga 29 April depan di tingkat 3 Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dari pukul 9.30 pagi hingga 11.45 pagi dan 2 petang hingga 4 petang. Borang-borang juga boleh didapati di FS Create Company di unit B20 Ground Floor Blok B Bangunan Habza, Kampung Kilap dari pukul 9.30 pagi hingga 11.45 pagi dan 2 petang hingga 5.30 petang. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, hubungi pihak Rustia di talian 876-7255 atau 876-8155. Negara Brunei Darussalam akan menyertai Sukan Arafura 2019 yang akan bermula Jumaat ini. Rombongan pertama kontingen negara berlepas meninggalkan negara ke Darwin, Australia lewat petang tadi. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar kepada kontingen negara Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Rombongan seramai 9 orang itu diketuai oleh Awang Haji Zafri bin Haji Muhammad, pemangku pengarah Belia dan Sukan selaku Chef de Mission kontingen negara. Kontingen Brunei Darussalam akan menyertai acara bola jaring dan renang, sementara acara olahraga disertai oleh 2 orang atlet Paralimpik. Turut hadir
Kenal Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Piala FA DST Brunei melabuhkan tirainya semalam dengan Kota Ranger menjulang kejuaraan buat kali pertama setelah menewaskan Majlis Sukan Polis Diraj Brunei 2-1. Perlawanan akhir Piala FA DST berlangsung di Padang dan 8 Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Gol pertama Kota Ranger dijaringkan menerusi Muhammad Amalul Arifin Shah Said pada minit ke-35. Gol pertama Bersambung separuh masa kedua perlawanan, serangan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei pada minit ke-55 menerusi Amir Bujang membuahkan hasil sekaligus merapatkan jurang jaringan kepada satu sama. Pada minit ke-89, Muhammad Ashraf Fahmi Nur Syam berjaya menjadi wira Kota Ranger yang menanduk masuk bola hasil hantaran sepakan percuma Muhammad Hafiz Mahari untuk jaringan kedua buat pasukannya. Jaringan tersebut sekaligus meranapkan impian Majlis Sukan Polis Diraja Brunei untuk menjulang Piala FA musim ini. Keputusan akhir Majlis Sukan Polis Diraja Brunei 1, Kota Ranger 2. Penyampaian piala disempurnakan oleh Awang Radin Sufri bin Radin Basyuni, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan DST. Pasukan Brunei DPMMFC akan meneruskan saingan bola sepak Liga Perdana Singapura malam esok menentang Young Lions di laman sendiri. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas bermula pukul 8.15 malam.